kawasan, okey, untuk kita bincangkan pada hari ini. Dan mungkin kamu akan boleh menonton semula video-video kelas kita dalam YouTube channel cikgu seperti biasa. Okey. Baik. So ujian akhir sesi akademik. Untuk kita lihat di sini bahawa kalau kita lihat sebenarnya bahagian dia terbahagi kepada 3, bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A kita tahu adalah soalan-soalan objektif, bahagian B adalah soalan-soalan struktur dan juga bahagian C adalah soalan-soalan esei. Jadi kita nak lihat macam mana soalan dia ya. Okey, jom kita lihat soalan-soalan dia. Okey, dan cikgu harap kamu semua telah pun bersedia. Jom kita bincangkan bermula daripada soalan yang pertama. Baik, seandainya sepanjang pembelajaran kita ni kalau kamu tahu jawapannya boleh tulis dalam Zoom chat. Ya. Boleh tulis dalam Zoom chat untuk memberitahu jawapannya. Contohnya, soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah merupakan arah mata angin perantaraan? Baik, macam cikgu selalu buat dan kamu pun patut buat, iaitu dalam exam, yang manakah merupakan arah mata angin perantaraan. So, bulatkan keyword tu. Betul, Wan Irfan. Arah mata angin perantaraan, iaitu, adakah utara, barat, selatan dan tenggara? Jadi kita tahu bahawa arah mata angin perantaraan dia bukan yang ini, tetapi yang ada di antara itu. Yang ada di antara itu, iaitu yang ada di sini. Iaitu di sini dan juga di sini dan juga di sini. So itu arah mata angin perantaraan. Jadi bukanlah utara, bukan barat, bukan selatan, tetapi tenggara. Tenggara, ya betul. Bagus. Baik. So itu soalan nombor 1. Nombor 2. Kedudukan yang ditentukan berdasarkan titik rujukan ialah kedudukan apa? Relatif. Ya, kedudukan yang berdasarkan titik rujukan ialah kedudukan relatif. Baik, mungkin kamu tak ingat. Baik, kedudukan ada 2. Iaitu kedudukan ada 2 jenis, iaitu Satu relatif. satu ialah kedudukan kedudukan relatif dan satu lagi kita tahu ada kedudukan mutlak. Kedudukan mutlak dan juga kedudukan relatif. Cikgu, mutlak ke sana? Apa dia? Mutlak ke sana? Mutlak tu maknanya adalah kedudukan yang tepat, iaitu berdasarkan kepada kedudukan koordinat. Kedudukan koordinat, berapa titik rujuk, berapa dia punya koordinat dia. 05 darjah utara dan juga mungkin 15 darjah selatan. Itu adalah kedudukan mutlak. Baik. So, kita lihat soalan yang ketiga. Raja 1 menunjukkan kedudukan bangunan di sesuatu kawasan. Baik. Kita lihat di sini soalan 3. Apakah kedudukan relatif pejabat daerah jika masjid? Tengok kedudukan relatif pejabat daerah jika masjid dijadikan titik rujukan. Baik, kalau masjid ini dijadikan titik rujukan, maka pejabat daerah tu mana? Yang ini kan? Jadi, kamu kena ukur daripada masjid. Kalau daripada masjid, pejabat daerah tu sebelah mana? Depan. Macam mana nak tahu? Tidak. Sebenarnya, kamu tengok pintu masjid kat mana? Kalau nak masuk masjid kat sini kan? So, yang ini adalah di bahagian depan. Betul? Yang ini bahagian depan. Kemudian bahagian belakang tu adalah belakang lah. Belakang. Kemudian kamu bayangkan kamu berdiri depan tu, bermakna sebelah sini tu apa? Sebelah kiri. Sebelah kiri, betul. Dan sebelah sana kanan. Yang sana tu ialah kanan. Jadi bermakna sebelah kiri masjid. Pejabat daerah terletak di sebelah kiri masjid. Kiri masjid. Macam tu. Kamu kena buat macam tu ya.
Kamu kena tahu kat mana depan dia. Depan dia mesti menghadap jalan raya. Takkan depan dia ke belakang. Macam tu. Jadi bermakna jawapan dia apa? Jawapan dia adalah C. Sebelah kiri masjid. Cikgu, Ya. selalunya kan dekat UASE kan, selalunya soalan ni akan keluar juga. Ya, kalau soalan macam ni pun keluar. Baik. So, ada yang tanya, cikgu, apa itu inap desa? Bagus soalan tu. Sebenarnya inap desa tu sebenarnya nama lain bagi, selalu kita sebut bukan inap desa. Kita sebut homestay. Inap desa tu ialah homestay. Kalau kita tinggal kat mana-mana kan, mak ayah kita bawa kita bercuti, dan tinggal kat mana ni? Homestay. Sebenarnya homestay tu apa? Inap desa. Itu maksud inap desa. Homestay. Ya. Baik. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Industri desa adalah industri-industri yang dikeluarkan dari kampung. Contohnya industri membuat keropok, industri membuat belacan, membuat kicap yang dibuat di kawasan kampung. Macam kilang. Ya betul. Kilang-kilang kecil yang dibuat di kampung-kampung, kilang keropok, kilang kain batik, kilang ikan kering, itu dipanggil industri desa. Kilang buat perabot, kilang buat rotan, itu semua adalah iaitu industri desa. Bagus soalan tu. Okey, soalan 4. Kita tengok soalan 4. Apa itu garisan longitude yang berfungsi memisahkan timur dan barat di bumi? Okey. So, garisan longitude yang mana? Okey, kalau bumi macam ni, garisan longitude yang tengah ni. Yang tengah tu. Yang kat tengah-tengah tu ya. Yang mana memisahkan timur dan barat? Ianya adalah garisan khatulistiwa yang melintang. Itu garisan latitude. Garisan longitude yang memanjang daripada atas ke bawah tu. Yang atas ke bawah tu, itu dipanggil garisan apa? Ya betul, terima kasih banyak Wan Irfan. Garisan menegak. Jawapan dia ialah garisan meridian pangkal. GMP, garisan meridian pangkal yang berdarjah 0 darjah. Itu yang memisahkan timur dan barat. Okey. Jadi jawapan nombor 4 adalah B, garisan meridian pangkal. Okey, dapat semua okey. Baik, itu soalan yang keempat. Soalan kelima. Apakah benua dalam peta 1 yang berkaitan dengan maklumat berikut? Iaitu benua ketiga terbesar di dunia. Okey, keluasan 24.5 juta kilometer persegi. Yang ketiga yang ketiga. Yang pertama adalah Asia. Yang pertama Asia. Yang kedua adalah Amerika Utara ke ataupun Afrika. Okey, yang kedua adalah Amerika Utara. Yang ini, dan yang ketiga adalah Afrika. Ya, yang ketiga adalah Afrika. Jadi jawapannya adalah B. Jawapannya adalah B, iaitu benua Afrika. Okey. Baik, so nombor 5 jawapannya adalah B. Nombor yang ke-6. Kita mungkin buat cepat sikit kot sebab kita ada soalan-soalan lesen ni. Okey, baik. Soalan nombor 6. Pasangan manakah yang betul? Okey, Negeri Pahang Kota Baru salah. Selangor Shah Alam ini betul. Ya, jawapannya betul. Selangor dengan Shah Alam. Ini kalau tak tahu juga negeri dengan ibu negeri, kalau tak tahu kan, cikgu cuma nak ucapkan welcome to Malaysia. Tak sangka dalam kelas ada foreigner. Baik, seterusnya. Baik, gurau-gurau. Okey, nombor 6 adalah B. Okey, baik. So, soalan yang ke-7. Baik, apakah sistem fizikal yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut? Sistem fizikal yang dapat dikaitkan dengan maklumat berikut. Air sungai, litupan ais. Ini adalah berkaitan apa? Ini adalah hidrosfera. Hidrosfera. Kita belajar kan? Litosfera, biosfera, atmosfera. Jangan tak tahu. Okey. Baik, itu penting. So kalau ada air, itu maknanya hidrosfera.
Baik, soalan ke-8. Kawasan yang dapat dikaitkan dengan bentuk muka bumi, tanjung dan juga teluk. Okey. So kalau ada tanjung, ada teluk, itu adalah pinggir laut. Sebab kalau tanjung tu kita tahu dia bentuk dia adalah tanah yang memanjang ke laut. Dan teluk iaitu kawasan tanah yang ke dalam. Okey, dia dan juga diliputi dengan air laut. So itu adalah nombor 8 adalah B, kawasan di pinggir laut. Baik, soalan yang ke-9. Kawasan manakah penting? Penting dalam aktiviti penanaman tanaman hawa sederhana. Cikgu, tanaman hawa sederhana ni macam mana? Senang je. Tanaman hawa sederhana ni adalah tanaman di kawasan-kawasan yang sejuk. Seperti ni Cameron Highland, Genting. kan, Genting dan sebagainya. So apa yang banyak ditanam di situ iaitu Emerald Highland dengan teh, tanah tinggi kondasam. okey. Bunga-bunga. So jawapannya adalah 3, 4. Cameron Highlands dan juga tanah tinggi Kundasang iaitu di Sabah. Kenapa Bukit Bendera bukan? Dengan Bukit Bendera dengan Bukit Larut tak ada tanaman. Tak ada. Lagipun dia rendah sikit berbanding Cameron Highlands dengan tanah tinggi. Dia rendahlah. Okay. Jadi nombor 9 jawapannya adalah D. Okey. Baik. Soalan nombor 10. Apakah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia? Baik. Tasik semula jadi yang terbesar. Tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia adalah Tasik Bera. Tasik Bera Tasik Bera, Tasik Chini memang tasik semula jadi. Kenapa Tasik Bera paling terbesar walaupun Tasik Chini lagi, kalau kita tengok, besar daripada Bera? Tak, sebenarnya Tasik Bera lagi besar. Kena tengok daripada atas. Tasik Bera memang besar, Tasik Chini kecil sikit. Tasik Kenyir dia tasik buatan Malaysia. Buatan Malaysia pula, buatan manusia kau. Dia bukan semula jadi. Tu. Jadi nombor 10 jawapannya adalah A. Ya, betul Wan Irfan. Baik. Soalan yang ke-11. Mengapakah kebanyakan sungai di semenanjung Malaysia? Sungai di semenanjung Malaysia tidak sesuai digunakan sebagai jalan pengangkutan. Adakah kerana dasar sungai dia yang cetek? Adakah isi padu air yang banyak? Atau alirannya sangat perlahan? Ataupun juga pendek dan deras alirannya? Dasar sungai cetek. Sebenarnya kalau kita lihat, kenapa dia tidak sesuai digunakan sebagai jalan pengangkutan? Kerana dasar sungai yang cetek. Sebenarnya sungai-sungai di semenanjung Malaysia seperti Sungai Kelang, seperti Sungai Pahang, seperti sungai-sungai yang ada ni, sebenarnya dia punya dasar sungai dia cetek, dia tak dalam. Tapi di bawah tu penuh dengan lumpur. Jadi kapal-kapal susah nak lalu. Kapal-kapal tak boleh nak lalu. Jadi sebab itu jawapannya adalah A, dasar sungai yang cetek. Baik. Seterusnya, soalan 12. Apakah persamaan fungsi kedua-dua sungai berikut? Sungai Endau dan juga Sungai Bernam. Sungai Endau dan Sungai Bernam, apakah fungsi? Sumber pengairan. Iaitu fungsi ni maknanya dia punya tugas-tugas dia. Baik, sebenarnya tidak. Sebenarnya ianya adalah sempadan negeri. Sempadan negeri. Sungai Endau adalah sempadan bagi negeri apa? Iaitu negeri. Kalau untuk pengetahuan kamu boleh tulis kat tepi ya. Dia sempadan bagi negeri Pahang. Pahang dan Johor. Pahang dan Johor. Manakala untuk Sungai Bernam untuk negeri Perak dan juga Selangor. Ya, betul. Jadi ianya adalah sempadan negeri. Macam tu. Baik. Soalan seterusnya. 13.
Apakah banjaran yang dikenali sebagai tulang belakang semenanjung Malaysia? Ini kalau tak tahu juga. Wangsa. Okey. Tulang belakang semenanjung Malaysia Wangsa. sebenarnya adalah banjaran Titi Wangsa. Titi. Okey. So soalan geografi macam ni. Baik. Soalan 14, sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang manakah menggalakkan tumpuan penduduk di kawasan berikut, iaitu Bintulu dan juga Kertih. Baik, Bintulu dan Kertih kedua-duanya terkenal dengan petroleum dan juga gas asli. Jadi bermakna jawapannya apa? Ya, jawapannya adalah petroleum dan gas asli mestilah kita lombong. Yes. Ya, jawapannya adalah di perlombongan. Okey. Baik. Okey, kalau kamu tak tahu, okey boleh tulis soalan. Baik. Soalan 15. Apakah faktor utama? Faktor utama yang mempengaruhi taburan penduduk di rancangan tanah persekutuan iaitu di Felda di Malaysia. Baik, faktor utama kenapa di Felda tu ramai penduduk? Adakah kerana peluang government pekerjaan ataupun adakah kerana kawasan industri atau peluang pekerjaan dan kemudahan angkutan? Baik, di rancangan tanah persekutuan ini adalah kawasan tanaman. Kawasan tanaman iaitu tanaman apa? Getah dan juga kelapa sawit. Okey, kelapa sawit. So itu kawasan tanaman. Dan okey, untuk ini yang mempengaruhi taburan penduduk di rancangan tanah persekutuan, maknanya rancangan tanaman okey untuk yang dibuat oleh kerajaan persekutuan iaitu kerajaan Malaysia. Persekutuan tu maknanya kerajaan Malaysia lah. Kerajaan Malaysia. Maknanya apa? Maknanya faktor utama kenapa penduduk ramai di situ kerana faktor governance. Apa itu governance, cikgu? Governance tu maksudnya adalah dasar-dasar kerajaan. Dasar kerajaan. Itu governance. So jawapan 15 jawapannya adalah A, iaitu dasar kerajaan. Kerajaan yang galakkan penduduk pergi ke Felda. Itu kerajaan punya kerajaan punya fungsi. Baik. 15 adalah A. 16. Mengapa kawasan berikut berpenduduk jarang? Kenapa kawasan berikut berpenduduk jarang iaitu Kapit dan Kuala Tahan? Kerana dia adalah kawasan okey, ada yang kata Paya Bakau, ada yang kata pedalaman dan ada yang kata perkilangan. Jawapannya kawasan pedalaman. Pedalaman ni maknanya apa? Kawasan yang remote area. Maknanya kawasan yang jauh daripada bandar. Sebab itu berpenduduk jarang. Okey. Baik, so 16 adalah C dan 17. Baik. Foto satu menunjukkan suatu kawasan di Malaysia. Baik, sebenarnya kawasan ini adalah, kalau kamu perhati betul-betul, ini adalah jalan raya dan ini adalah anak sungai. Okey, dan sebelah sini adalah kawasan sawah padi. Ya, kawasan sawah padi. Di situ. Jadi, kalau kawasan seperti ini, apakah pola penempatan yang lazimnya terdapat di kawasan ini? Adakah berjajar, adakah berpusat, atau berkelompok atau berselera? Jawapannya adalah, iaitu jawapannya pola penempatan berjajar. Berjajar ni macam mana, cikgu? Iaitu berjajar tu kita tahu dia macam ni. Okey, kemudian juga rumah-rumah akan dibina di sepanjang iaitu di sepanjang tali air ataupun anak sungai ini. Okey, jadi ini sungai lah. Jadi rumah-rumah yang dibina di sepanjang tali air ataupun sungai, anak sungai ini dipanggil berjajar. Okey. Baik, soalan 17 adalah A dan soalan 18. Apakah ciri pertempatan bandar di Malaysia? Okey, kalau bandar di Malaysia ni, apakah ciri-cirinya? Kita dah belajar itu.
Iaitu adakah perumahan bercirikan tradisional? Tak. Tradisional kampung lah kan. Rumah dibina jarak untuk keselamatan. Okey. Betul juga. Kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. Mana ada bandar pertanian? Dan jumlah penduduk melebihi 10,000 betul. orang. Itu betul. Ya, 18 adalah D. Macam tu. 19. Bandar manakah yang merupakan bandar perindustrian? Kalau bandar perindustrian maknanya bandar yang banyak industri. Sibu, Dengkil, Lahad Datu, Bayan Lepas. Jawapannya Bayan Lepas. Iaitu di Pulau Pinang. Itu memang banyak. Bayan Lepas di Pulau Pinang. Banyak kilang-kilang dan industri. Okey. Dan 20. Bandar yang manakah berkaitan dengan maklumat berikut? Iaitu terletaknya kediaman rasmi Sultan dan wujud aktiviti pelancongan. Baik, adakah di Bintulu, Johor Bahru, Kuala Kangsar dan Port Dickson. Baik, biasanya kalau dia kediaman rasmi Sultan, biasanya bandar itu dipanggil, kawasan itu dipanggil Bandar Diraja. Bandar Diraja. Baik. Kalau kamu tengok senarai A, B, C, D, yang manakah Bandar Diraja? Bandar Diraja itu adalah Kuala Kangsar, iaitu Bandar Diraja bagi negeri Perak. Jadi itulah soalan 20 soalan objektif yang telah kamu jawab. Okey, baik. So habis soalan objektif. Kita tengok pula soalan-soalan daripada bahagian B. Okey, soalan geografi memang banyak bagi peta. Terutama sekali peta lakar. Kita tengok Okey, rujuk peta lakar yang disediakan untuk menjawab soalan 1. Baik, bila kamu tengok, okey, tengok betul-betul okey, kamu bayangkan, okey, ini sungai, tengok betul-betul. Ini sungai. Kemudian ada masuk ke laut. Kemudian di sini kalau yang titik-titik ini pantai, pantai berpasir. Ya, pantai berpasir. Di sini pun ada pantai berpasir. Kemudian di sini ada ini paya nipah. Ini pokok paya, paya nipah. Kemudian kalau simbol ni ini adalah getah. Yang ini adalah simbol kelapa sawit. Okey. Kemudian ada pertempatan di Kampung Limau. Kemudian tengok di Pekan Alur. Ada sekolah, ada balai polis. Maknanya inilah dia pekan dia. Pekan Alur ya. Jadi kalau kamu tengok, okey, dah faham dah. Okey, dah nampak dah. Dah nampak? Baru kamu pergi menjawab soalan. Baik. Berdasarkan peta lakar di halaman 1 hingga 11, kaji peta lakar tersebut dengan teliti. Berikan 2 ciri peta lakar berdasarkan peta lakar Pekan Alur. Maknanya peta lakar mesti ada apa? Mesti ada 5. ada apa? Ada apa? Ada tajuk. Ada tajuk yang lengkap. Itu satu. Ya. Kemudian juga mesti ada pemidang peta. Pemidang peta, betul. Kemudian juga kalau kamu masih ingat mesti ada arah. Arah mata angin. Juga mungkin ada petunjuk. So, bagilah mana-mana 2 kat sini. Semua ni betul. Ini adalah ciri-ciri. Ada 5 ciri-ciri peta lakar. Cikgu. Ya. Selalunya kat exam kan, soalan untuk 1A ni, dia akan bagi macam kita kena fill in the box kan? Ya, betul. Ataupun juga orang kata apa, fill in the blanks tu. Macam tu. Baik. So, berikan 2 markah kat sini. Okey, 2 jawapan untuk dapat 2 markah. Baik. Soalan seterusnya, 2 markah ni iaitu B. Berdasarkan peta lakar tadi, nyatakan arah tempat-tempat yang berikut. Baik. Kampung Pasir dari Kampung Limau. Okey. Kenapa soalan C 2 markah? Nanti. Okey, Kampung Pasir dari Kampung Limau. Okey. Kita tengok. Okey, pergi kepada peta Kampung Pasir. Mana Kampung Pasir? Okey, Kampung Pasir yang di atas ni.
Ini Kampung Pasir dari Kampung Limau. Apa arahnya? Baik. Dekat mana kita nak buat arah mata angin? Kita nak buat arah mata angin dekat Kampung Pasir ke kat Kampung Limau? Dari Kampung Limau. Ya, jadi kamu kena buat dari Kampung Limau kan? So, Ya. di Kampung Limau itu, kamu pergi ke Kampung Limau tu, ya, kemudian kamu buat tanda arah. Macam mana cikgu? Tanda arah macam ni. Macam ni dan juga macam ni. Kemudian kamu ambil Kampung Pasir dan kemudian kamu sambungkan dia. Sambungkan dia. Okey, dari sini. Okey, jadi kamu tahu, oh, Kampung Pasir ini dari Kampung Limau adalah Timur Laut. Ya, betul. Macam tu cara dia. Ingat okey, kat mana nak buat tanda arah tu cikgu? Okey, di tempat yang ada perkataan dari. Okey, kalau kita tengok soalan tu kan, ada perkataan dari ni kan. Dari Kampung Limau, Kampung Limau lah kita kena buat tanda arah tu. Itu cara dia. Jadi, kita letak jawapan dia ialah Timur Laut. Begitu juga dengan kilang dari Balai Polis. So, kita akan buat tanda arah mata angin tu kat mana? Dekat Balai Polis. Ya, sebab dari Balai Polis. Bermakna, kamu pergi ke Balai Polis BP tu. Okey, BP tu. Okey, di sini kemudian kamu buat arah mata angin macam ni. Kemudian kamu cari kilang. Mana kilang? Yang ni kilang. Okey. So, kamu tengok nampak kilang. Ini kilang. Okey, kamu gariskan ke sini. So, arah mata angin apa tu? Itu adalah arah laut. Ya, ini adalah BL, barat laut. Barat laut dari Balai Polis. So, dengan cara itu, kenapa? Itulah dia cara dia. Okey. So, kamu boleh tulis jawapan dia kat bawah itu adalah barat laut. Kat bawah ni, barat laut. Macam tu. Baik. Kemudian, soalan ini. Tenggara. Bukan. Tengok betul-betul soalan ni. C. Wait a Apakah minute. bearing? Bearing Kampung Kaloi dari masjid. Kita tengok, dua markah cikgu. Memang dua markah sebab apa? Kamu kena ukur. Okey, jadi dari masjid kan, Kampung Kaloi. Tengok balik Kampung Kaloi. Ini Kampung Kaloi, ada titik ni. Kampung Kaloi daripada masjid. Mana masjid? Masjid tu bawah Balai Polis. Okey, bawah Balai Polis tu kan? Okey, so di bawah Balai Polis tu ada masjid. So macam mana nak ukur? Okey, iaitu cara nak ukur dia adalah kamu kena buat tanda arah kat sini. Okey, kemudian kamu buat satu garisan daripada masjid ini pergi ke Kampung Kaloi. Macam tu. Baik, kemudian kamu ambil protractor. Okey, ingat dalam exam kena bawa protractor tu. Tahu? Ya, protractor tu. Kemudian kamu ukur. Ingat, gunakan protractor. Mana pula cikgu punya protractor ni? Okey, ada dalam ni. Hilang cikgu. Okey. Protractor, benda ni. Yang ini dipanggil protractor. Ataupun jangka sudut. So, jangan ukur macam ni. Jangan buat macam ni. Dekat atas kertas tu nanti, kamu buat macam ni. Dia mesti bentuk macam ni. So, sebab apa? Sebab kamu kena ukur daripada kosong ke atas ni sampailah ke situ. Dia ukur daripada atas ke bawah. Kemudian baca yang luar tu. 0, 10, 20, 30, 40 sampai sini. Dan kalau kamu buat sekarang, kalau kamu ukur sekarang, cikgu tengah ukur kat skrin ni. Okey, jawapan yang kamu dapat sebenarnya adalah lebih kurang berapa jawapan dia? Kamu akan dapat jawapan dia iaitu 110 darjah. Dah agak dah betul. 110 darjah. Jadi, macam nak jawab cikgu? Baik, kamu buat dalam bentuk ayat sebab dia dua markah. Bearing Kampung Kaloi. Dia kata bearing je. Bearing Kampung Kaloi dari masjid. Okey, ialah 110 darjah. Darjah tu kamu buatlah tanda simbol yang kecil.
kosong yang kecil kat atas 110 tu kan. Itu cara dia. Ini saja 2 markah. Sebab apa? Kamu bina ayat, kemudian kamu kena ukur. Saya Macam tak mana, pernah macam nak dapat jawapan? Mesti ada ni. Mesti ada benda ni. Ada tak benda ni? Kamu ada tak benda ni? Ada. Ada kan? Gunakan. So, iaitu kamu akan letakkan benda ni betul-betul di atas. Di atas titik tu. Kamu letak betul-betul dekat masjid tu. Tanda tengah ni kat kosong ni. Okay, tanda tengah kat kosong ni kamu letakkan betul-betul kat situ. Dekat tengah-tengah tu. Jadi kamu ukur daripada situ sampailah ke sini. Okey, kebiasaannya kamu akan dapat exactly jawapan dia 110. Kalau 112 tu ada kemungkinan sama ada kamu buat punya garisan tu sengit ataupun juga kamu punya pensel tu tebal. Jadi dia punya 110. sebenarnya jawapan yang tepat adalah 110. Okey. Baik, itu cara bagi mengukur bearing. Ingat dalam exam tolong bawa benda ni. Jangan tak bawa. Kalau tak bawa memang tak boleh jawab soalan ini. Hilang 2 markah. Kena ada. Kalau tak ada, dapatkan dalam kat kedai. Kalau kat kedai buku dia jual benda ni, 80 sen ke RM1. Ni je. Okay. Jadi sila dapatkan. Baik. Soalan seterusnya yang senaraikan 2 contoh. 2 contoh bagi setiap pandang darat yang berikut dalam peta lakar ini, iaitu pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, pandang darat fizikal iaitu pandang darat bagi unsur-unsur semula jadi. Apa unsur semula jadi yang dekat sini? Iaitu pandang darat fizikal. Kita nampak ada apa yang pandang darat fizikal? Okey, iaitu pandang darat fizikal yang ini paya apa? Paya air, iaitu paya nipah. Paya nipah. Ya, yang ini paya nipah. Kemudian juga pantai. Pantai pun adalah pandang darat fizikal. Kemudian ada bukit tak? Ada. Ada. Sungai. Kemudian juga bukit. Laut. Laut. Itu semua adalah pandang darat fizikal. Pandang darat budaya. Okey, pandang darat budaya banyak. Pandang darat fizikal iaitu pantai, kemudian juga sungai. Boleh juga bagi seperti paya nipah. Kemudian juga mungkin kamu boleh berikan bukit. Bukit pun boleh, tak ada masalah. Bukan paya bakau, paya nipah. Paya bakau lain. Paya bakau tu ialah paya yang terletak di tepi-tepi pantai tu. Ini paya nipah. Mana tahu paya nipah cikgu? Tengok dekat simbol kat petunjuk. Nampak tak kat petunjuk ni? Kat petunjuk ni, okey, ada paya nipah. Paya nipah. Begitu. So, paya nipah. Jadi itu adalah pandang darat fizikal. Pandang darat budaya pula banyaklah. Memang banyak seperti kilang. ada balai polis, ada kilang, ada jalan jambatan, jamban. Bukan, jamban tak ada. Kemudian juga jalan raya. Ini semua pandang darat budaya. Memang banyak. Pandang darat budaya banyak. Okey. Masjid sama ke cikgu? Masjid pun boleh. Bagi 2 je. Okey, bagi 2 sahaja. Baik. Kemudian soalan yang nyatakan 2 simbol titik. 2 simbol titik yang terdapat dalam peta lakar. Baik, kalau nak tengok simbol titik, kamu pergi ke petunjuk. Bila kamu pergi ke petunjuk, kamu nampak tak kat mana ada simbol titik? Balai polis simbol titik ke? Okey. Masjid tu simbol titik ke? Simbol kawasan. Bukan kawasan, bukan. Bukan. Okay. Simbol titik iaitu Pertempatan. Pertempatan dan juga kilang. Okey, pertempatan dan juga kilang boleh. Okey, pertempatan, kilang, pertempatan tu adalah simbol titik. Okey.
Pertempatan kilang simbol titik. Baik. Kemudian 3 tanaman. senaraikan 3 tanaman yang diusahakan secara komersial. Baik, yang diusahakan secara komersial maknanya yang diusahakan, yang ditanam secara besar-besaran oleh penduduk dalam peta lakar tersebut. Manakah 3 tanamannya? Okey, iaitu kelapa sawit, Getah, dan getah. Ada lagi tak yang lain? paya nipah. Paya nipah tanaman juga okey. Iaitu satu lagi iaitu kelapa. Paya nipah orang tak tanam. Paya nipah tu memang dia wujud secara semula jadi. Wujud secara semula jadi jadi 3 tanaman itu ialah kelapa sawit, kemudian kelapa, dan satu lagi iaitu getah. Jadi ada 3 tanaman yang diusahakan secara komersial oleh penduduk-penduduk ini. Baik. Baik, ini 3 tanamannya. Seterusnya, kita lihat di sini. Ini soalan yang kedua. Berdasarkan rajah ini, kalau kita lihat, namakan peringkat aliran sungai yang berikut. Ini kalau tak tahu ni, kena tengok balik video kelas kita. Baik, iaitu lupa. Dah agak dah. Yang P ni adalah peringkat apa? Peringkat U. Peringkat U pula. Peringkat B. hulu. Oh, Yang P tu peringkat hulu. Yang Q tu peringkat tak ingat. peringkat tengah. Peringkat dalam. Dan yang R ialah peringkat hilir. Peringkat hilir ke? Jadi kamu boleh letakkan kat situ hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir. So boleh letakkan kat sini. Dah lupa semua benda ni. Lupa semua benda. Tengok balik kita punya video kelas ya. Okey, baik. So peringkat hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir. Baik. Kemudian soalan yang B, nyatakan 3 ciri. 3 ciri peringkat aliran sungai yang bertanda P. Yang ini. Iaitu di peringkat hulu. 3 cirinya. Iaitu dia berbentuk V. Okey, kita boleh tahu bahawa cirinya iaitu lurah berbentuk V. Kemudian juga 3 ciri iaitu seterusnya aliran air yang deras. Deras tu lajulah. Lurah berbentuk V, aliran air yang deras. Kemudian satu lagi iaitu terdapat iaitu air terjun. Terdapat air terjun. Baik. Kemudian kalau kita lihat yang C, namakan 2 bentuk muka bumi yang terdapat di aliran sungai Q. 2 bentuk muka bumi di aliran Q. Q kat mana? Q peringkat tengah. So kalau di peringkat tengah, 2 bentuk muka bumi iaitu pertama sekali susuh bukit berpancar. Dan apa lagi? Likuan sungai Susuh bukit berpancar maksudnya adalah aliran air sungai itu dia akan melalui bukit bukau, di mana tempat rendah itu dia akan buat likuan sungai. Dia akan mengelak bukit-bukit. Itu dipanggil susuh bukit berpancar. Dan juga ada likuan sungai, maknanya sungai itu berliku, ada corner-corner tu. Tu dipanggil likuan sungai. So ini banyak terdapat di kawasan Q kat sini. Kawasan Q. Ya. Baik. Dan juga namakan 2 bentuk muka bumi yang terdapat pada peringkat aliran sungai R iaitu peringkat hilir. Kalau di peringkat hilir maknanya peringkat yang nak masuk ke laut ni. Yang nak masuk ke laut tu. Jadi apakah bentuk muka buminya? Iaitu yang pertama sekali, iaitu kamu boleh tulis seperti adanya tasik ladam. Tasik ladam. Dan juga ada apa lagi? Iaitu
delta. Delta Ah, Lajang. delta tu maksudnya adalah kawasan yang ada lumpur yang berkumpul di sungai tu. Lumpur tu berkumpul menyebabkan dia menjadi pulau. Itu dipanggil delta. Baik. Seterusnya soalan yang E. Okey, soalan yang E ni. Okey, baik. Kalau kita lihat ni, soalan yang E, kita habiskan soalan nombor 2 dan kita pergi kepada soalan yang bahagian C. Baik, jelaskan ciri yang berlaku pada peringkat aliran sungai R. Baik, kalau kamu lihat ciri yang berlaku pada peringkat aliran sungai R iaitu peringkat hilir. Baik, bila peringkat hilir, okey, nak jawab macam mana cikgu? Tengok dia punya markah. Berapa markah? 2. Bila 2 markah, kamu kena beri 2 jawapan. 2 jawapan. Macam sejarah tadi. Okey, jadi ciri yang berlaku pada peringkat aliran sungai ini iaitu kita katakan di peringkat hilir ni sebenarnya berlaku apa tahu? Berlaku pemendapan lumpur. Maknanya pemendapan lumpur. Okey, jadi daripada pemendapan lumpur itulah akan terbentuknya okey tasik ladam. Okey, dan juga terbentuknya apa? Iaitu terbentuknya delta. Pemendapan lumpur. Kemudian kita boleh tulis lagi iaitu air sungai bergerak perlahan ataupun mengalir perlahan. Mengalir perlahan. So ini antara ciri yang kamu boleh ceritakan dalam untuk jawapan ini. Baik, macam mana nak bina jawapan? Macam cikgu ajar dalam sejarah tadi, kena bina ayat. Iaitu kena tulis ciri yang berlaku. Berlaku pada peringkat aliran sungai. R adalah macam tu. Iaitu kamu boleh tulis adalah berlaku pemendapan lumpur. Pemendapan lumpur di kawasan hilir sungai. Kemudian titik. Kemudian kamu sambung lagi. Terbentuk. Kemudian kita tulis hasilnya terbentuk. Iaitu terbentuk tasik ladang dan delta. Di hilir ataupun di kiri dan kanan ataupun di aliran sungai. Aliran sungai ini. Jadi dengan adanya ini, maka cukup untuk 2 markah. Kalau kamu nak tambah air sungai mengalir perlahan pun boleh. Tapi yang ini pun dah cukuplah untuk 2 markah. Ingat kita mesti jawab berdasarkan peruntukan markah. Itu. Baik. Dan soalan okey. Jangan laju sangat. Tak laju pun. Just nak tengok iaitu tentang Okey, dah. okey, soalan yang F ni. Terangkan kepentingan sungai pada peringkat aliran sungai P. P ni adalah kawasan peringkat apa? Peringkat hulu. Ini peringkat hulu. Okey. Iaitu di peringkat hulu apakah kepentingan sungai peringkat aliran ini? Okey, nak jawab kita tengok kepada berapa markah diberi. 3 markah. So kalau 3 markah kena bagi 3. Jadi cadangan cikgu ialah kamu sketch dulu jawapan. Okey, apakah kepentingan sungai di peringkat ini ya? Okey, yang pertama peringkat sungai peringkat inilah yang boleh menjadi kawasan tadahan air. Menjadi kawasan tadahan air. Jadi kita boleh tulis kat situ air ini air sungai peringkat ini menjadi sungai dibekalkan untuk sumber minuman.
Okey, dan makanan. Ataupun kita kata air sungai dibekalkan untuk kegunaan. Lebih baik kegunaan domestik. Domestik. Dibekalkan untuk kegunaan domestik. Dan juga peringkat aliran sungai inilah yang biasanya kita tahu bahawa aliran air sungai inilah yang dijadikan kawasan empangan. Menjana apa? Menjana to generate menjana kuasa hidroelektrik. Ini antara poin-poin yang kamu boleh ambil untuk mendapatkan markah penuh 3 markah. Okey. Jadi daripada situ kamu juga boleh terus, dah dapat 3 ni, kamu terus bina ayat jawapan. Okey, ayat jawapan macam mana cikgu? Macam biasa, ambil balik ayat soalan, iaitu kepentingan sungai pada peringkat pada peringkat aliran sungai P adalah begitu. Macam tu. So kemudian kamu sambungkanlah dengan fakta-fakta yang kamu telah dapat tadi. Macam tu. Cikgu, Ya. kalau contohnya, sebab saya jawab macam ni. Kepentingan sungai pada peringkat aliran sungai P adalah ialah sungai menjadi kawasan peredaran air. Air sungai dibekalkan untuk kegunaan domestik. Sungai juga dijadikan sebagai kawasan empangan yang menjadi kawasan hidroelektrik. Boleh ke? Ya, boleh. Kalau Okey. bermakna kalau 3 markah tu 3 ayat pun boleh. Baik. Ya, 3 ayat pun boleh, 2 ayat pun boleh. So, itu cara bagaimana untuk kamu membina ayat jawapan. Baik, so kalau kamu dapat berikan 3, maka kamu dapat markah penuh 3 markah. Itu cara dia. Okey. Baik, so, untuk kita tahu bahawa kita takkan sempat untuk kita melihat semua soalan, especially soalan nombor 3. Jadi kita akan pergi kepada bahagian C. Bahagian C macam cikgu cakap tadi, macam sejarah tadi sama juga, cuma bahagian C diberikan soalan 4, 5, 6, 7. Maknanya ada 4 soalan. Kamu dikehendaki untuk jawab mana-mana 2 soalan. Macam cikgu cakap tadi, bagaimana tips untuk mencari soalan-soalan yang boleh dijawab, iaitu kamu tengoklah soalan-soalan yang memang dua-duanya kamu boleh jawab. Contoh, nombor 4A, terangkan 4 komponen yang membentuk sistem fizikal bumi. Senang. Biosfera, litosfera, hidrosfera dan juga atmosfera kan. Bolehlah ni. Ambil. Cikgu, kalau nama kau tu maksudnya dia kena bagi 3 huraian dengan 3 fakta lah. Ya betul. Baik. Maknanya kamu kena bagi 4 tetap kena bagi 4. Tapi kamu boleh huraikan dia. Setiap satu kena huraikan supaya dapat 6 markah. Faham? Itu penting. Yang kedua, jelaskan kepentingan hidrosfera kepada manusia dan alam sekitar. Maknanya, kalau kamu lihat betul-betul, kepentingan hidrosfera maknanya kepentingan apa? Kepentingan air. Hidrosfera kan air. So, kepentingan air. Tengok berapa? 4 markah. Boleh. Kepentingan air banyak. Boleh cerita. Okey, tak apa. Okey, soalan nombor 4, confirm boleh ambil. Baik. Soalan kelima, A. Terangkan ciri-ciri pertempatan bandar. Macam boleh jawab je. Senang je. Ciri bandar ni. Melebihi 10,000 orang. Dan juga pertempatan berbentuk apa? Pola pertempatan berpusat. Dan lagi apa? Banyak lagi. Terdapat kegiatan ekonomi. Cikgu, jadi yang A tu boleh buat huraian 4 huraian 2 fakta ke? Ya, boleh. Bukan 4 huraian 2 fakta. 4 fakta 2 huraian. Bukan 4 huraian 2 fakta. 4 fakta tu mesti setiap hidrosfera, atmosfera, litosfera dan juga biosfera tu. So kena ada 4. Macam tu. Baik, 5A terangkan ciri-ciri, kita dah boleh. B, tumpuan penduduk di kawasan bandar besar di Malaysia menimbulkan pelbagai kesan negatif. Jelaskan kesan negatif. Macam tak boleh nak fikir je. Nantilah. Okey, terus kepada soalan 6.
Terangkan tentang kawasan berpenduduk padat di kebanyakan negara Asia Tenggara. Macam tak ingatlah kawasan berpenduduk padat. Okey, B, huraikan fungsi bandar-bandar utama di Asia Tenggara. Alamak, macam lupa lah. Okey, tinggalkan soalan 6. Soalan 7. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan aktiviti pembalakan di kawasan tadahan air. Bagaimanakah aktiviti pembalakan di kawasan tadahan air mampu menjejaskan sumber bekalan air bersih di Malaysia? Oh iyalah, dengan pembalakan akan berlaku hakisan. Dengan hakisan akan menyebabkan air itu masuk ke dalam sungai, mencemarkan sungai. Air sungai menjadi cetek, menyebabkan banjir. Jadi bolehlah ni 4 markah je pun. Bolehlah. Dan B, cadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan krisis air. Langkah-langkah untuk mengurangkan krisis air tahu? Iaitu undang-undang, iaitu menguatkuasakan undang-undang, tangkap dan hukum kepada orang yang mencemarkan air. Kemudian juga mengamalkan penjimatan air sehari-hari. So banyak juga ni boleh ni. Bolehlah. Jadi bila kamu dah tengok satu-satu, okey, soalan 4 dengan soalan 7 aku boleh jawab. Jadi pilih 2 dan mulakan menjawab soalan. Macam mana jawab soalan? Iaitu macam biasa, macam cikgu ajar tadi, bina ayat jawapan mengikut peruntukan markah. 6 markah, 6 isi. 4 markah, 4 isi. Macam tu. Okey. Baik. InsyaAllah esok cikgu akan berikan skema jawapan. Tapi sementara itu, kamu semua boleh cari jawapan untuk soalan-soalan yang kita tak jawab lagi tadi. Kamu boleh sebagai praktis di rumah dan kemudian kamu boleh rujuk kembali kepada skema jawapan yang cikgu akan edarkan esok insyaAllah. Jadi cikgu harap macam mana